الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada kamu dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa, dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan bagi kehidupan dunia sehingga hari akhirat, ialah bertakwa kepada Allah. Seterusnya, marilah kita bersama dengan umat Islam di seluruh dunia, dari Morocco sehingga Indonesia, dari Asia Tengah sehingga Afrika Tengah, dan umat Islam di seluruh pelosok dunia, sudah 2-3 hari dan hari ini menyatakan bantahan mereka terhadap tindakan sesat dan zalim apabila satu kumpulan Zionis, kumpulan fanatik Yahudi yang disokong oleh Christian Zionis, menerbitkan satu filem yang menelan belanja sebanyak $5 juta, lebih kurang 15 juta ringgit atau 16 juta ringgit duit Malaysia, dengan tujuan bagi menghina Islam dan menghina pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tindakan yang tidak boleh dibiarkan oleh umat Islam yang masih ada di dalam dirinya perasaan kasih kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi an walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman seseorang kamu dengan iman yang sempurna sehingga adalah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih kasih kepadanya daripada dirinya, ibu bapanya, dan anak dan manusia seluruhnya. Umat Islam diperintah oleh Allah supaya mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mengasihi diri sendiri, mengasihi ibu bapa, kaum keluarga dan seluruhnya,
kerana jasanya membawa ajaran Islam. Ajaran yang membawa rahmat Allah, yang menyelamatkan manusia berdunia sehingga hari akhirat. Ajaran yang tidak boleh dibanding dengan harga dunia dan segala isinya. Ajaran yang sangat penting bagi umat Islam. Hanya mereka yang mempunyai kemanisan iman yang menyedari dan merasai perkara ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakra an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Tiga perkara. Barang siapa yang ada pada dirinya ketiga-tiga perkara ini, menandakan dia mempunyai kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih kasih kepadanya daripada segala yang lain. Yang kedua, dia tidak mengasihi seseorang melainkan kerana Allah. Yang ketiga, dia benci kepada kufur, sebagaimana benci dan tidak mahu kalau dicampak ke dalam api. Menandakan bahawa kecintaan kepada Allah dan Rasul adalah kemanisan iman. Barang siapa yang tidak ada di dalam dirinya perasaan kasih kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samalah seperti gula yang tidak ada manis, garam yang tidak ada masin, yang tidak ada arti dan tidak ada makna Islam dan imannya. Di atas sifat inilah, apabila berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah kalangan kamu yang sanggup bertindak membunuh Ka'ab bin Ashraf?" Lalu seorang sahabat Ka'ab, yaitulah Muhammad bin Maslamah, orang yang pertama menyatakan, "Saya, wahai Rasulullah." Maka keluarlah Muhammad bin Maslamah dan rakan-rakannya mencari Ka'ab bin Ashraf di perkampungannya yang dipagari dengan kota. Mereka berjaya membunuh Ka'ab bin Ashraf yang mempunyai ilmu kebal. Walaupun tubuhnya kebal, mereka tidak menyerah kalah, sehingga mereka berjaya membunuh Ka'ab bin Ashraf dan membawa kepalanya dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bukti bahawa dia telah membunuhnya. Peristiwa ini menjadi hukum yang dinyatakan oleh para ulama apabila adanya orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kewajipan kepada umat, bukan saja kepada kerajaan Islam, bertindak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan berperanglah pada jalan Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Di sana ada ulama yang mengatakan bahawa hendaklah diambil tindakan mahkamah terhadap seseorang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam.
para ulama mazhab Asy-Syafi'i menyatakan bahawa tidak perlu kepada mahkamah untuk bertindak ke atas orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilantik menjadi nabi akhir zaman, yang diberitahu kepada nabi-nabi zaman dahulu. Berita kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi zaman dahulu. Allah mendedahkan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka mengenalinya, yakni mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka sengaja menyembunyikannya. Allah mendedahkan kalangan ahli-ahli agama yang bukan Islam berlaku zalim, menyembunyikan berita kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut mereka, padahal kelahirannya dinyatakan di dalam kitab-kitab zaman dahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mendedahkan benarnya agama Islam, sehingga mereka tidak boleh berhujah dengan agama Islam ini. Setiap kumpulan yang coba memperlekehkan Islam, yang coba menghina ajaran Islam, mesti akan dapat dijawab. Hujah-hujah mereka dapat dipatahkan. Peristiwa 11 September lebih 10 tahun yang lalu, yang mencetuskan kegemparan di seluruh dunia, sehingga umat Islam dituduh sebagai membawa agama yang ganas, menyebabkan ramai kalangan orang-orang yang bukan Islam ingin mengetahui agama yang ganas ini. Lalu mereka membaca Quran terjemahan. Quran terjemahan dalam bahasa-bahasa Eropah, bahasa Inggeris, Jerman, Perancis, Belanda dan sebagainya. Laris dijual, dibaca oleh orang-orang barat, orang-orang yang bukan Islam, yang berilmu, bukan yang buta huruf. Mereka yang berilmu, yang ingin mengkaji, sebahagiannya masuk Islam, melihat benarnya ajaran Islam, dan sebahagian lagi tidak mahu berhujah lagi dengan Islam. Dapat dilihat 2-3 hari yang lalu, apabila tercetusnya berita filem yang akan diterbitkan bagi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantahannya bukan sahaja dinyatakan oleh umat Islam, bahkan terdapat di kalangan pemimpin-pemimpin Kristian dan pemimpin-pemimpin Yahudi menyatakan bantahan mereka. Mereka tidak bersetuju dengan menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tak masuk Islam. Menunjukkan mereka menerima hakikat. Sekiranya ada di kalangan orang yang bukan Islam yang menentang bahawa Nabi Muhammad SAW telah dihina, bagaimana dengan orang Islam yang tidur makan, yang tidak mengambil kasah, tidak mengambil tahu, walaupun dia semayang, pergi haji dan umrah, tidak mengambil tahu hal-hal yang seperti ini, tidak terasa sedikit pun di dalam dirinya apa-apa perasaan, menandakan gula yang tidak ada manis, garam yang tidak ada masin. Begitulah iman yang tidak ada kemanisan imannya. Marilah kita menjadi orang-orang Islam yang sebenar, orang-orang Islam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang yakin benarnya
benar ajaran yang dibawanya sehingga kita meninggal dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman yang sebenar itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, tidak syak sedikit pun, lalu mereka berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يكون نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap iman kita, menghisap perangai kita, menghisap amalan kita sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat, hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Mereka yang beriman dengan sebenar, mengerjakan amal yang soleh dan ikhlas, menjadi pengikut yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang diada-ada dan direka-reka, yang tidak ada kena mengena dengan petunjuk Islam yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara yang bercanggah dengan Islam itu sesat, membawa celaka di dunia dan neraka pada hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya dan ucap salam juga ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah
sallallahu alaihi biha asyra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Dengan mana Allah memberi rahmat, mengampunkan dosa. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya bagi melayakkan kita bersama dengannya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.